Ini bab bercukur dan menggunting rambut. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur kepala, orang-orang yang bercukur ataupun yang mencukur kepala." Kata mereka, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang bergunting juga." Nabi SAW terus mendoakan, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang bercukur." Kata mereka, "Wahai Rasulullah, orang-orang bergunting maksudnya juga mintalah doa." Qala, barulah Rasulullah SAW berkata, "Wal muqassirin," dan orang-orang yang bergunting, yakni juga rahmatilah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW mencukur kepalanya pada haji wada'. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW melontar jamrah Aqabah pada hari Nahar, kemudian kembali ke tempat persinggahannya, ke tempat berhentinya di Mina. Lalu beliau meminta supaya dibawakan kurban, binatang kurban. Baginda pun menyembelih binatang itu, kemudian memanggil pula Al-Hallaq, tukang cukur. Dia mengambil ataupun mencukur bahagian sebelah kanan kepala Nabi SAW dahulu. Dicukurnya bahagian itu. Nabi SAW pula membahagi rambut dia tu kepada orang yang berada di sekelilingnya selai 2 rambut. Kemudian tukang cukur itu mencukur bahagian sebelah kiri kepalanya pula. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ha huna Abu Talha? Abu Talha ada di sini?" Fadafa'ahu ila Abi Talha. Maka Nabi SAW memberikan rambutnya kepada Abi Talha. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW ditanya pada hari Mina. Baginda menjawab, "Tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan." Ada orang bertanya baginda, katanya, "Saya telah bercukur sebelum menyembelih." Nabi SAW menjawab, "Sembelihlah, tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan." Qala, katanya, "Saya sampai petang belum lagi melontar." Nabi SAW bersabda, "Melontarlah, tidak mengapa, atau tidak menjadi kesalahan, walaupun lambat pun." Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummu Uthman bahawa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang perempuan tidak kena bercukur. Orang perempuan hanya kena bergunting." Dengan sanadnya lagi Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Safiyah binti Syaibah lagi, katanya, Ummu Uthman menceritakan kepadaku bahawa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang perempuan tidak kena atau tidak diwajibkan, tidak kena bercukur. Orang perempuan hanya kena bergunting." Habis kat tu, kita tengok semula. Ini bab bercukur dan bergunting dalam ibadat haji ataupun umrah. Bergunting ataupun bercukur. Oleh kerana cukur tu lebih molek, lebih afdal, maka disebut cukur dulu, lepas tu baru gunting. Seperti mana dalam hadis pun sebut orang hak cukur dulu sebelum daripada orang yang gunting.
Hadis mula-mula diriwayatkan oleh Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, anak murid Imam Malik yang masyhur, dan Muwatta', salah satu Muwatta' Imam Malik disusun oleh dia. Ni anak murid Imam Malik. Jadi Muwatta' ni banyak nuskah ni. Salah satu nuskahnya ialah yang disusun oleh Al-Qa'nabi ni, yang namanya Abdullah bin Maslamah. Dan ini adalah termasuk salah satu hadis Abu Daud yang tinggi sanadnya. Orang panggil sanad Ali. Sanad Ali. Kemudian orang-orang yang besar ada dalam sanad tu. Orang-orang yang besar. Abdullah bin Umar meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam bentuk doa lah, kata, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah berilah rahmat atau rahmatilah orang-orang yang bercukur. Yang dalam mengerjakan ibadah haji itu, setelah beberapa ketika beberapa perkara amalannya dilakukan, kemudian pada hari yang ke-10 dia bercukur. Pada hari yang ke-10 dia bercukur, iaitu selepas daripada melontar, menyembelih binatang korban, bercukur. Dia bercukur. Lepas tu pergi tawaf. Orang panggil tawaf ifadah ataupun tawaf rukun. Nabi SAW doakan untuk orang-orang yang bercukur. Ini sesuai dengan dalam Quran pun disebut. Dalam Quran pun sebut gitu juga. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Situ dalam ayat tu pun sebut orang bercukur dulu. Kamu akan masuk Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman. Itu hak Nabi mimpi. Nabi mimpi dia pergi ke Mekah dengan sahabat-sahabat dia, tapi tidak royak tarikhnya. Tidak royak tarikh. Tak apalah, ringkas ceritanya, dalam ayat itu disebut aminin muhalliqina ru'usakum, akan masuk ke Mekah dengan aman dalam keadaan mencukur kepala. Muhalliqina ru'usakum, kamu akan cukur kepala. Wa muqassirin, dan menggunting ataupun bergunting. Ada hak cukur, ada hak gunting. Situ pun dalam ayat tu sebut cukur dulu. Jadi semuanya nampaknya serupa belaka, selari, senada. Kalau dalam hadis, dalam Quran sebut cukur dulu, lepas tu baru gunting. Dalam hadis pun sebut gitu juga. Dalam tajuk yang dibuat oleh Imam Abu Daud pun sebut cukur juga, lepas tu baru gunting. Serupa belaka. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, wal muqassirin. Maksudnya wal muqassirin tu waw tu dari segi nahwunya dia ataf kepada al muhalliqin. Waw ni ataf lit talqin, orang panggil. Ataf ni ada banyak makna ni. Antara makna dia ialah ataf tolong peringat. Tolong peringat. Biar dia ingat, takut dia terlepas waktu. Sebab nak juga waktu pun. Sebab itulah kita terjemah, orang-orang bergunting juga. Ini kamu minta lah biar Allah rahmati mereka juga. Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirin. Jadi seseolahnya sahabat kata, waqul irham al-muqassirin aidan. Dan kamu katalah, kamu berdoalah dengan mengatakan rahmatilah orang-orang yang bergunting juga. Begitu. Ini orang panggil ataf talqin. Dalam syarah kita tu bawah tu dia tulis juga wal muqassirin hadza atfu talqin, ataf talqin. Wal muqassirin qala wal muqassirin. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata hak apa ni gunting juga. Minta biar Tuhan rahmati.
Dalam hadis ini dia sebut wal muqassirin tu pada kali yang kedua. Mula-mula, lepas tu orang sebut, lepas tu dia pun kata selain. Dalam riwayat Baihaqi juga daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yarhamullahul muhalliqin. Sahabat-sahabat pun kata, wahai Rasulullah, wal muqassirin. Dia terus kata, yarhamullahul muhalliqin. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, wal muqassirin. Nabi kata lagi, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Mereka kata, kali yang ketiga kata lagi, wal muqassirin. Pada kali yang keempat baru Nabi SAW kata, wal muqassirin. Dan mintalah Tuhan rahmati juga orang-orang yang bercukur. Itu beza riwayat. Beza riwayat. Jadi setengah orang dia menterjemahkan hak ni lebih lagi, lebih kuat lagi daripada hak ni. Itulah terjemahnya. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, apa yang Nabi SAW ulang beberapa kali, ikutlah kali yang kedua ataupun kali yang keempat barulah dia sebut wal muqassirin. Dan duduk sebut hak cukur kepala, hak tu lah beberapa kali. Berapa? Satu, nak menunjukkan cukur kepala tu dalam ibadat ni adalah lebih afdal daripada bergunting. Itu yang pertama. Berapa lebih afdal? Sebabnya dia cukur-cukur ni tanda kita hamba, menunjukkan kehambaan kita, menunjukkan kehambaan kita, kerendahan kita, kehinaan kita. Tak ada jangak, tak ada gapo. Hebat setara mana, lebih setara mana pun, ni jah kita. Seperti mana hamba dicukur kepala, tak ada perhiasan, hanya disuruh buat kerja saja. Buat kerja untuk orang lain. Begitulah keadaan hamba. Jadi hak ni untuk menampakkan kehambaan. Jadi kalau gunting masih ada lagi rambut. Rambut itu adalah perhiasan yang membuatkan kepala seseorang itu comel, jadi comel. Jadi nak hilang hak comel, tak ada dia comel. Kita menyatakan kehinaan diri kita dan kehambaan diri kita. Sebab itu dia jadi lebih. Di situ dikehendaki gitulah. Begitu juga tak pakai tudung kepala, itu di kalangan masyarakat Arab tanda hamba. Tanda hamba. Kalau orang merdeka dia pakai gapo-gapo lah atas kepala. Dalam keadaan biasa ni. Dan orang merdeka dia tahu rambut lah. Comel rambut tu, jaga rambut tu. Jadi ini semua ni nak menandakan, menunjukkan kehambaan. Jadi kehambaan kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kepada Allah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita minta Allah SWT rahmati kepada seseorang ni, tidak berarti orang tu mati untuk orang mati, sudah mati saja. Misalnya kita kata Imam Ahmad rahimahullah, jadi sebut rahimahullah tu orang akan faham mati. Kalau doa, kalau orang sebut satu orang tu kita kata hafizahullah. Hafizahullah maknanya dia hidup lagi, semoga Allah menjaga dia lah, dia selamat. Atau atalallahu baqa'ahu dan sebagainya, banyak lagi. Semoga Allah memanjangkan umur dia, itu tanda hidup lagi. Tapi kalau rahimahullah, tanda dia sudah mati. Biasanya dia faham begitu. Tetapi berdasarkan hadis ini, doa supaya dirahmati ni bukan khusus untuk orang mati sahaja, untuk orang yang masih hidup pun boleh juga. Hak tu kita dapat pengajaran. Sebab Allahumma arham al-muhalliqin, dan beberapa kali selepas tu wal muqassirin. Ini irham, Nabi minta Allah SWT rahmat, bagi rahmat. Jadi rahmat orang hak cukur kepala, hak guti ni masih hidup lagi, bukan mati dah. Dan waktu tak mati lagi, hidup. Mana boleh kita doa supaya Allah SWT rahmati seseorang tu hak masih hidup? Boleh. Boleh. Beza tu.
Dengan kalau kita kata kalau kita kata apa ni, kita nak kira pahala kau gapo kau, bagi orang yang kata siapa pahala lah, pahala kepada hak hidup tak boleh, hak masih hidup. Hak mati boleh, hak mati dah. Hak masih hidup tak boleh nak kira pahala. Tak ada lagu tu. Tak ada ulama kata kira pahala, beri dia pahala. Tak ada. Hak masih hidup. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang mengatakan tak ada siapa pahala, gapo kira pahala, gapo ni tak ada. Sebab dia kira doa lain. Doa ni boleh untuk orang hidup pun boleh. Istighfar pun boleh untuk orang hidup dan untuk orang mati. Kita minta Tuhan ampunkan dia dosa dia, boleh. Doa pun boleh untuk orang hidup, untuk orang mati. Tapi kira pahala tak ada untuk orang hidup. Jadi tak boleh nak kias kira pahala dengan doa. Kita kata tu doa boleh, apa yang tak boleh kira pahala? Tak boleh kias, sebab benda tak serupa. Tak apalah. Di sini menunjukkan, dalam hadis ni menunjukkan tarahum, minta rahmat boleh. Supaya istighfar kepada orang yang hidup boleh. Cuba kalau dalam perang, ketika perang, sahabat-sahabat dia agak faham kalau Nabi kata ghafarallahu lahu, kalau Nabi sebut semoga Tuhan mengampuni dia, tanda orang tu akan mati. Itu berdasarkan kebiasaan lah. Ke mana-mana pun dia istighfar juga, dia minta supaya Tuhan ampunkan dosa juga semasa orang tu belum mati lagi. Mana boleh kedua-dua. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah daripada hadis inilah ulama-ulama membuat kesimpulan tentang masyru'iyah, yakni ada dalam syariat Islam, merupakan salah satu ajaran Islam dalam ibadat haji ni ataupun umrah, iaitu mencukur kepala semua sekali. Ada tu. Benda ni bukan rakaat, bukan adat, bukan gapo. Memang hak ni termasuk dalam syariat Islam, ajaran Nabi kita. Sebab ada juga hak tak tahu gapo, tak tahu mana kan, adat saja. Ini tidak. Memang bila kata masyru'iyah, memang ini sebagai sebahagian daripada syariat dan memang ada asalnya, ada asasnya. Cukur kepala semua sekali. Sebab apa? Sebab Nabi SAW minta doa, Allahumma arham al-muhalliqin, orang yang cukur kepala. Jadi cukur kepala ni, dia suruh orang lain cukur kepala dia, boleh juga. Dia cukur kepala dia sendiri, kan dia boleh cukur, boleh juga, sah juga. Tidak kata kena orang lain cukur baru sah. Tak, sendiri pun boleh. Gunting pun begitu juga. Jadi ulama-ulama yang kata kena cukur kepala semua sekali ni, dia kata wajib cukur kepala semua sekali. Ini pendapat Malik dan Ahmad. Ulama-ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, dan Syafi'i mengatakan elok cukur kepala semua sekali. Molek bukan makna tak sah. Kalau cukur sebahagian, kalau cukur semua sekali, itu lebih molek. Kalau cukur sikit pun pada dah. Sebab kalau gunting sikit, tidak gunting sebutir kepala tu, gunting sikit, tak apa juga, sah dah juga. Dia kata gitu. Tapi Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tak boleh. Dia kena cukur semua sekali. Kalau dia tidak cukur semua sekali, dia kena bayar fidyah. Tapi bagi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi, mereka mengatakan kalau cukur sebahagian pun madai dah, sah dah, tertunai dah. Lepas tu sebanyak mana nak cukur sebahagian tu, khilaf pula antara hak kata boleh cukur sebahagian memadai dah, jadi dah, sah dah tu, dia khilaf pula. Kalau Imam Abu Hanifah dia kata 1/4 kepala mesti kena cukur, tak boleh kurang daripada tu. Supaya dengan ambil air semayat, kalau sapu kepala tu sekurang-kurangnya 1/4 kena di kepala, 1/4 kepala. Tak boleh sikit ceh gitu, tak boleh, tak memadai. Abu Yusuf pula berkata, dia kata kena separuh, cukur tu cukur separuh kepala.
Kalau nak cukur, kena cukur kepala separuh baru jadi. Syafi'i berkata, hak paling kurang, hak wajib kena cukur tu 3 helai rambut pun tak apa dah, kata dia. Serupa dalam bab ambil air semaya juga nampak sini ni. Kebanyakan demon ni nampaknya serupa dengan masalah ambil air semaya. Kalau nak sapu kepala tu, sapu air di kepala tu, lagu tu Imam Abu Hanifah kata 1/4, orang ni kata separuh, orang ni kata 3 helai pun tak apa dah. Dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat anak buah dia, kalau selai rambut cukup satu selai, sorak ya rambut. Dari mana kita kata dah lah dia cukup madai dah. Serupa dengan kalau rambut ambil air semaya tu, sikit kena selai rambut pun tak apa. Ada juga pendapat gitu. Gunting pula gutu juga. Hak afdalnya gunting semua kepala tu. Sebutir kepala, sebab kita gunting biasalah. Lagu tu lah. Orang gunting, walaupun kalau tidak jadi topuk-topuk gitulah, beluban-luban, tak comel. Jadi gunting semua kepala. Dan hak moleknya jangan kurang daripada satu jari. Gunting tu satu jari. Rambut jangan kurang daripada itu. Adapun orang-orang perempuan, disyariatkan untuk mereka taksir, yang gunting rambut bil ijma', dengan ijma' ulama. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar, dia kena gitulah ijma'. Maknanya gunting sendiri pun tak apa, orang lain gunting pun tak apa, tu. Dalam syarah Mishkat, Mulla Aliul Qari menulis, dia kata dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain menyebutkan Nabi SAW pada ketika Umratul Qadha, dia gunting rambut dia. Dia tidak cukur, dia gunting. Allah SWT berfirman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ini menunjukkan kedua-duanya harus. Cuma cukur tu lebih afdal lagi, tanpa khilaf. Tak ada khilaf. Dari segi cukur tu lebih afdal, semua ulama mazhab mana pun kata lagu tu. Tapi kedua-duanya sah, boleh berlaku. Jadi mengikut zahir hak dalam ayat ke, hak dalam hadis ke. Misalnya kalau dalam ayat, muhalliqina ru'usakum, kamu cukur kepala kamu. Dalam hadis, Allahumma arham al-muhalliqin, hak cukur kepala. Zahirnya menunjukkan wajib cukur semua sekali kepala. Itulah pegangan Imam Malik lah. Sebab kalau kata cukur kepala ni, orang tak panggil cukur kepala kalau cukur sikit. Walaupun dari segi bahasa betul juga cukur tu, tetapi maksud kata cukur kepala ni cukur semua sekali. Inilah pendapat Malik. Dan bahkan Imam Nawawi pun kata lagu tu juga. Dia kata ijma' dah. Tapi kalau dia kata ijma' tu, orang tak setuju. Dia kata ijma' dah. Maksud cukur ni cukur sebutir kepala. Imam Nawawi ni dia mazhab Syafi'i juga, tapi tak serupa dengan orang-orang lain dalam masalah ni. Boleh jadi maksud dia ijma' tu ijma' sahabat ke, atau ijma' salaf ke, atau ijma' mana-mana pun. Kalau tak kata ijma' semua umat Islam lagu tu, tidak lagu tu. Antara yang menyokong kena cukur kepala tu, cukur kepala hak masyru'nya, cukur kepala tu cukur kepala semua sekali, iaitu Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara beribadat haji dan umrah kamu, ambil daripada aku. Tidak ada siapa-siapa pun, Nabi ke ataupun sahabat-sahabat ke, diketahui mereka berpada dengan cukur sebahagian kepala dia. Tak ada. Kalau kata Nabi cukur, dia cukur sikit ke? Cukur 1/4 ke, separuh ke, ikutlah. Ada kalau dah dia cukur habis. Sahabat-sahabat pun begitu juga. Kalau kata cukur, maksudnya cukur habis. Tak ada satu pun contoh yang menunjukkan dia cukur sikit. Bahkan cukur sikit tu jadi cacat. Sebab kita kata cukur misal sebelah, jadi lagu mana? Boleh minum teh, makan nasi, tak ada talah. Kalau cukur misal sebelah. Tapi muslah, itu orang panggil muslah. Agama melarang kita melakukan muslah,
Jadi memburukkan rupa kita. Jadi huduh rupa kita agama lain. Walaupun dalam ibadat pun. Walaupun budak pun, setara budak tu dia tak beri. Sebab itulah Nabi SAW larang daripada qazak. Qazak tu cukur sebahagian kepala dan tinggal sebahagian. Tak caralah berapa-berapa bahagian, tak cukur habis. Dan dia kata ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullahu. Sama ada kamu cukur semua ataupun tinggal semua. Apa pesan ni? Cukur sebahagian, tinggal sebahagian. Jadi tak comel. Dia kata sepuh anak burung. Itu budak-budak, orang tua lagilah tak comel. Dia tak beri lagu tu. Berdasarkan hak ni lah Imam Malik kata wajib cukur tu semua baru jadi. Kalau tidak ada. Sebab apa? Kita tengok sunnah lagu tu. Sahabat-sahabat pun buat lagu tu. Adapun nak qiyas tengah sapu kepala pada ketika ambil air sembahyang, tak boleh qiyas itu. Sebab apa? Ini qiyas ma'al fariq, orang panggil. Qiyas benda tak serupa. Sebab tak adilah. Qiyas kira pahala dengan doa. Beza tu. Hak ni pun beza dia. Tidak sahih. Sebab apa? Hak dalam ayat tu kata sapu wamsahu biruusikum. Dia ada ba. Ada ba tu, ba tu. Wamsahu biruusikum. Jadi ba tu ada makna sebahagian ba litam'i. Kita kata. Tetapi kalau hak ni muhalliqina ruusakum. Dia tidak kata muhalliqina biruusikum, tak ada. Muhalliqina ruusakum, semutih kepala tu dia sebut. Ini berbeza. Apalagi kalau dalam hadis ambil air sembahyang tu Nabi SAW pernah dia sapu sebahagian saja daripada kepala dia. Dah hak baki lagi dia sapu atas serban dia. Ada dia buat lagi. Maknanya dalam bak air sembahyang ada dia sapu sebahagian, dia tidak sapu semua sekali. Hak skalanya dia sapu semua sekali kepala dia. Tapi ada ketika dalam hadis tu dia royak Nabi SAW dia akak sikit. Ginilah kita kata akak gitu sikit. Sini nampak. Jadi bila nak sapu tu dia sapu sikit, lepas tu hak baki lagi dia sapu atas. Gitu cara. Mana dia tunjuk cara ambil air sembahyang. Ada pun hak cukup kepala dalam buat kerja haji ke apa ni, tak ada contoh cukup sebahagian, tak ada. Jadi kita tak boleh nak kias dengan hak ni, tak boleh. Tidak ada pula nas yang melarang menyapu sebahagian daripada kepala tu pada ketika ambil air sembahyang. Berbeza dengan cukur kepala pada ketika buat ibadah haji. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata muhalliqina ru'usakum wala tahliqu ru'usakum. Tu dalam Quran. Semua tak ada ba. Tu mana mutaaddi bi nafsi. Tak ada ba. Tidak sabit sama sekali. Sama ada daripada Nabi SAW ataupun sahabat-sahabat yang lain, mereka berpada dengan cukur sebahagian kepala. Tak ada. Bahkan larangan ada daripada qaza'ah tu ada larangan, iaitu cukur sebahagian kepala dan biar sebahagiannya. Jadi mengikut Imam Maliknya tak boleh. Dia masih tidak keluar lagi daripada ihram dia sepenuhnya, kecuali dengan dia cukur semua sekali ataupun gunting semua sekali lah kepala dia, mengikut Imam Malik. Ini juga pendapat Ibnul Humam. Tak apalah. Hadis yang kedua, riwayat daripada Ibnu Umar juga, iaitu Rasulullah SAW mencukur kepalanya ataupun bercukur pada haji wada'. Dan pada ketika dia buat kerja haji itu sekali lah Nabi buatnya, iaitu haji wada'. Dia cukur kepala dia pada ketika itu. Dalam umratul qadha dia gunting rambut dia, tak cukur, dia gunting. Ini nak royak kedua-duanya boleh. Tapi melalui doa tadi beberapa kali dia doa untuk orang yang bercukur, ini menunjukkan cukur kepala tu lebih afdal daripada gunting. Dalam haji wada' dia cukur kepala. Jadi dia cukur sendiri ke? Tidak. Dia suruh orang cukur. Mencukur kepala ni dengan menyuruh orang cukur kepala dia lah. Dalam haji wada'. Bila cukur kepala ni?
hari yang ke-10, iaitu hari raya tu lah, hari yang ke-10. Selepas daripada melontar, menyembelih binatang kurban, ya cukur kepala. Itu cara Nabi SAW. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Nahar ataupun hari raya kurban, atau hari raya, hari yang ke-10 tu lah, hari raya pertama tu. Jadi ada 4 perkara yang dilakukan pada hari itu. Antaranya 4 perkara tu ialah melontar jamrah Aqabah pada hari yang ke-10 tu. Yang kedua, menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban. Yang ketiganya cukur kepala ataupun gunting. Tak apalah, ikutlah, nak cukur pun tak apa, nak gunting pun tak apa. Yang keempatnya tawaf ifadah. Lepas pada tu pergi tawaf ifadah, ataupun orang panggil tawaf ziarah, orang panggil juga tawaf rukun, orang panggil tula lah, benda tula je. Tapi tertib itu setengah kata wajib, tertib kat sini. Melontar, menyembelih binatang, lepas tu cukur kepala, lepas tu tawaf ke apa. Tertib itu sunat mengikut setengah-setengah ulama. Mengikut setengah-setengah ulama wajib. Bagi hak kata wajib tu, kalau tidak buat tertib tu, tak jaga tertib tu, dia kena bayar dam lah, kena bayar dam. Bagi hak kata sunat, tak payah bayar apa-apa lah, sah. Gitulah. Abu Hanifah dan Malik mengatakan wajib tertib tu, jaga tertib. Cuma hak Nabi SAW kata la haraj, tak apa tu, tak dosa. Bukan makna tak kena bayar dam, tak kena bayar fidyah ke apa, tak. Jadi tertib tu, jaga tertib tu wajib. Tetapi Imam Ahmad, Ishaq dan Imam Syafi'i mengatakan sunat. Bermakna kalau larilah tertib tu, tidak kena bayar dam ke apa, tak kena bayar. Sebab itu sunat. Bila Nabi kata tidak jadi masalah, tak ada apa-apa, tidak menjadi kesalahan, mana bukan setakat tidak berdosa lah, fidyah ke apa pun tak payah kena bayar lah. Sebab kalau kena bayar mesti dia kena royak lalu. Dia tak royak. Dia tak royak situ. Tapi kamu oleh kerana tidak ikut tertib ni, kamu kena gini-gini. Tak ada royak. Bila tak ada royak, menunjukkan benda ni sunat. Sunat. Kalau benda ni wajib, mesti dia royak. Itulah faham mereka nya. Ke mana-mana masing-masing pendapat lah waktu tu. Dalam riwayat asal lagi ni, cuba kita tengok. Selepas pada itu riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah SAW melontar jamrah Aqabah pada hari Nahar, yakni pada hari yang ke-10 tu. Hari yang ke-10 tu dia melontar jamrah Aqabah. Lepas tu dia balik ke tempat duduk dia, tempat dia singgah, pasal kemah gapo tu di Mina. Di situ dia minta buat mari binatang kurban untuk dia kurban. Mana selepas melontar dia sembelih binatang. Tapi di sini dalam riwayat ni dia sebut zibhin. Zib ni biasanya digunakan untuk lembu ataupun kambing. Berdasarkan riwayat banyak lagi, dia bukan zabaha, tidak, tetapi nahara. Bermakna Nabi SAW sembelih unta, bukan dia sembelih kambing kau gapo, tidak. Seperti mana yang kita maklum sebelum pada ni pun sudah jumpa banyak kali dah, iaitu Nabi sembelih kan 63 ekor dia sembelih diri. 63 ekor dia sembelih unta waktu tu. Jadi hak ni boleh jadi riwayat ini riwayat apa ni, waham ke kita kata di sini, ataupun kalau kita kata tidak waham, kita terjehkanlah hak tu. Hak kata Nabi SAW sembelih unta tu, terjehkan hak tu. Ataupun mungkin ada sebabnya ada juga riwayat yang sebut Nabi SAW sembelih lembu bagi pihak isteri dia. Jadi boleh jadi perawi ni mengambil kira hak tu, mengambil kira hak dia sembelih lembu tu, dia sebut sini. Tetapi hak sebenarnya, hak kenyataannya Nabi SAW bukan sembelih lembu saja, hak lebih banyaknya dia sembelih unta. Lepas pada tu dia pun panggil tukang cukur. Tukang cukur dalam riwayat ni, tukang cukur tu cukur sebelah kanan dia dulu. Tetapi berdasarkan riwayat yang lain disebutkan Nabi suruh
alik ni dulu. Dia suruh dia tunjuk, alik ni dulu. Maknanya benda-benda yang molek ni, benda ibadat, benda molek, kita start alik kanan. Hak tu sunnah Nabi SAW. Sehingga cukur kepala. Cukur kepala pun dia sunnah balik kanan. Begitu juga kalau dye rambut, itu pun sunnah Nabi juga. Dye janggut, alik kanan. Itu sunnah. Lepas tu baru pergi alik kiri. Sebab benda tu benda molek, hak Nabi buat. Dia pun cukur lah alik kanan. Bila dia cukur, dia pun builah kepada orang alik kanan dia. Kalau dekat-dekat dia tu, dia bui selah dua orang ni, selah dua orang ni, selah dua bui. Bagi. Pakai ambil sifat. Sifat ada siung, macam-macam lah. Buat balik. Buat balik tempat masing-masing. Lepas tu dia pun cukur balik. Suruh cukur alik kiri pula. Cukur. Bila cukur, dia pun tanya, Abu Talha ada sini? Huna Abu Talha. Ni dengan takdir ada buang apa ni, adat istifham di sini. Aha huna atau hal ha huna Abu Talha di sini, Abu Talha ada ke? Bila kata ada, marilah dia muka ramai kan. Jadi mari. Nabi SAW pun bui kepada dia hak alik kiri. Bui banyak kepada dia. Bui itu nak suruh dia sipar ke ataupun dia bagi kepada orang-orang lain ke. Walau bagaimanapun Nabi bagi kepada dia tu lebih banyak daripada orang-orang lain. Bagi sekaligus itu lebih banyak daripada orang lain. Dan hak inilah yang menjadi kenangan turun-temurun keluarga Abu Talha, bini dia nya Ummu Sulaim, iaitu mak kepada Anas. Keturunan dia tu jaga rambut Nabi sampai turun-temurun. Rambut tu. Cukur balik kiri bagi kepada Abu Talha. Di sini kita tengok ada juga dalam setengah riwayat tu dia sebut Nabi SAW kat kuku dia bagi pula kuku dia, bagi kuku pakai ambil. Imam Nawawi sebut dalam hadis ini ada banyak faedah pengajarannya. Antaranya menyatakan sunnah Nabi dalam amalan haji pada hari nahar ada 4 perkara yang dia buat. Sunnah Nabi dalam ibadat haji pada hari nahar, yakni pada hari yang ke-10 tu ada 4 perkara. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah, melontar jamrah aqabah. Lepas pada tu dia menyembelih binatang kurban, nahara ataupun zabaha, ikutlah. Kalau unta orang panggil nahara, sembelih. Kalau lembu kau kambing zabaha. Yang ketiga, al-halqu awit taqsir, cukur kepala ataupun gunting rambut. Itu yang ketiga. Yang keempat, lepas pada tu masuk ke Mekah, pergi ke Mekah, bertawaf, tawaf ifadah. Pergi tawaf ifadah, wa yas'a ba'dahu, dan dia bersa'i. Ni orang yang buat kerja haji itulah, bersa'i selepas daripada tawaf tu. Kalau dia belum lagi bersa'i selepas tawaf qudum, sebelum itu, kalau dia tak buat lagi bersa'i, kalau dia sudah buat tak payah dah lah, tak payah. Kalau dia tak buat lagi selepas tawaf qudum, sebelum pada tu dia tidak bersa'i, maka bersa'i lah selepas tu. Antaranya lagi molek, apabila seseorang itu pergi ke Mina, dia tidak melakukan apa-apa sebelum melontar. Sebelum melontar tu dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia pergi terus pergi terus ke jamrah tu, kalau dia berkenderaan pergi terus dan melontar dulu. Lepas tu baru buat hal lain. Lepas pada tu baru balik pergi ke tempat duduk tu lah masing-masing di Mina. Antara pengajaran hadis ni lagi ialah istihbab molek mengorbankan binatang kurban itu, dan pengorbanan itu dilakukan, penyembelihan itu dilakukan di Mina. Walau bagaimanapun
ia harus dilakukan di mana-mana tanah haram, mana-mana bahagian tanah haram lain pun boleh juga. Tapi lebih moleknya di Mina. Antara pengajaran dalam hadis ini juga iaitu cukur kepala itu termasuk dalam nusuk, yakni ibadat. Cukur kepala itu sendiri termasuk dalam ibadat, dan ia adalah lebih afdal daripada gunting rambut. Antara pengajarannya lagi iaitu apabila gunting ataupun cukur kepala itu mulakan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan. Inilah kata Imam Nawawi, mazhab kita dan mazhab jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah kata start balik kiri dulu. Qultu, kata Imam Nawawi, wa hadzal qaul, ini pendapat ini Imam Abu Hanifah tinggal, dia tak pakai. Mungkin kesilapan dia ke, suatu ketika dia kata gitu, lepas itu dia tarik balik. Hak betulnya berdasarkan hadis banyak mana kita tengok memang balik kanan. Start balik kanan. Ada hadis tadi kita tidak baca, ia nampak macam start balik kiri dulu. Boleh jadi dia faham hak itulah daripada hadis itu. Dia faham hak itu. Tetapi kebanyakan ulama tak terima hak start balik kiri dulu, bahkan start balik kanan dulu. Jadi keliru ni begini. Jadi kalau tukar gunting ataupun tukar cukur, kalau dia duduk depan, katakanlah ni orang yang dia nak cukur ni duduk depan ngadak dia, dia mengadak orang yang dia nak cukur, alik kanan dia, tidakkah balik kiri orang yang dicukur tu? Situ puncanya. Dia bukan balik kanan orang yang nak cukur tu, hak kiranya tukar cukur tu alik kanan bagi orang yang kena cukur tu, hak tu hak kiranya. Situ jadi punca, jadi celaru. Jadi kalau alik kiri dia tukar cukur tu, alik kiri dia maknanya alik kanan orang yang dicukur tu. Situ jadi puncanya. Tapi Imam Abu Hanifah tarik balik pendapat dia. Seperti mana yang tersebut dengan jelas di dalam kitab-kitab mereka. Mazhab mereka kemudiannya seperti mazhab jumhur juga, iaitu dimulakan dengan sebelah kanan kepala orang yang dicukur tu. Begitu juga gunting pun serupalah, ikut dia lah, dia duduk alik belakang ke, dia duduk alik depan, dia duduk alik sisi, kau tak kira tu. Yang dikiranya kepala orang yang dicukur ataupun digunting, sebelah kanan dia. Kata Imam Nawawi lagi, antara pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini iaitu bulu atau rambut manusia itu suci, walaupun terpisah daripada tubuhnya, suci. Sebab kalau tidak, kalau tak suci macam mana orang ambil berkat? Orang tak ambil berkat pakai kotor, pakai kotor. Inilah pendapat jumhur ulama. Antara pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini lagi iaitu mengambil berkat dengan rambut Nabi SAW, dan keharusan menyimpannya. Kita boleh simpan untuk ambil berkat, boleh. Itulah yang kita dapati dalam hadis ini. Tetapi ambil berkat dengan orang lain, ambil berkat dengan orang lain. Kalau kita tengok sahabat-sahabat besar-besar, Abu Bakar ke Umar, ada ke orang buat begitu terhadap dia? Tak ada. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan ambil berkat daripada orang lain tak ada. Ini khusus dengan Nabi SAW sahaja. Khusus dengan Nabi SAW sahaja. Orang lain tak suruh buat lagu itulah. Moga dia tidak masuk. Kita tak tahu lagi dia lagu mana, sebenarnya lagu mana, tak tahu. Paling tinggi untuk membangkitkan semangat, kenanya gitu saja. Itu saja. Kita simpan barang-barang dia. Kalau nak ambil berkat, kita tak tahu setara mana dia sebenarnya. Hak moleknya gitulah, tak usah pergi. Walaupun ada juga setengah-setengah ulama mengatakan tak apa ambil berkat, takut jadi telajak. Bila jadi telajak, timbul pemujaan, timbullah taksub, timbul benda-benda lagu tu. Jadi kalau nak ada pun berdasarkan hadis-hadis Nabi cukup, sekadar tu. Takut-takut melarat. Takut-takut melarat. Manusia ni dia boleh jadi melarat. Melarat tu tak erak lah. Kalau tok guru dia menyeleweng, dia pun jadi tunggu lah. Jadi tak khabar. Kalau tok guru dia tu menyeleweng, katakanlah, dia jadi menyeleweng. Sebab tu ya, tak bui tu ulama-ulama beringat tu. Jadi sebagai saddul lidzari'ah, sekat jalan, tutup pintu.
kemungkinan bahaya tu ada. Hak tu lebih molek. Lepas tu dalam setengah-setengah nuskhahnya di sini ada lagi hadis. Tapi dalam hak tadi kan datah tu tak ada. Dalam setengah-setengah nuskhah dia kata di sini, nuskhah ditulis di hasyiah, nuskhah tulisan tangan cetak Ahmadiyah. Nuskhah al-maktubah al-Ahmadiyah. Tulisan tangan cetakan Ahmadiyah. Ahmadiyah ni cetakan di India lah, di Delhi. Pencetakan Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Pengarah hasyiah Sahih Bukhari di tepi tu kan. Dia ada cetakan dia sendiri. Dia banyak juga cetak kitab-kitab hadis ni. Dalam hak tu, nuskhah tu ada lagi hadis. Gini bunyinya. Wa bihi qala haddatsana Ubaid bin Hisham Abu Nuaim Al-Halabi wa Amr bin Uthman Al-Ma'na. Qala haddatsana Sufyan, ni muka surat 299 dah. Kalau dalam syarah ni bawah sekali 299. Al-Ma'na qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Hassan bi isnadihi bihadha, serupa dengan hadis tadi juga. Qala lil haliq, Nabi SAW kata kepada tukang cukur tu, ibda' bisyaqqil ayman fahliqhu, kamu mulakan dengan sebelah kanan, cukur hak tu dulu. Ada sebut gitu. Tapi dalam kebanyakan nuskhahnya hak buat ngaji tak ada ni. Cuma ada dalam nuskhah tu. Seterusnya riwayat daripada Ibn Abbas, Nabi SAW pada hari Mina ditanya. Pada hari dia berada di Mina ditanya. Macam-macam lah tanya. Dia jawab, tak apa lah. Orang ni mari kata dia buat goni dulu daripada goni, tak apa, buatlah. Orang ni mari kata dia buat gini, misalnya saya telah bercukur sebelum menyembelih, sepatutnya kena disembelih dulu, lepas tu baru cukur. Dia kata saya telah bercukur sebelum sembelih. Nabi SAW kata tak apalah, sembelihlah, la haraj, tak apa. Jadi hak ni lah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain kata tertib dulu ke dia tu tidak wajib, bahkan sunat, sebab Nabi kata la haraj. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain yang sependapat dengan dia kata la haraj ini menafikan dosa saja. Tak apa tu mana kamu tak dosa walaupun tidak jaga tertib, tapi kamu kena bayar fidyah. Ada orang mari pula dia kata saya sapa petang, saya belum lagi melontar, tak ada melontar lagi. Yang ni Nabi SAW melontar pada waktu duha, pada hari yang ke-10 tu, melontar Jamrah Aqabah tadi kan, kita sebut tadi. Pada hari yang ke-10 tu, pada waktu duha, tiba-tiba orang ni mari petang. Jadi adakah sudah terlepas masa dia? Nabi SAW kata tak apa, melontarlah, tak apa, tidak menjadi kesalahan. Semuanya dia kata lagu tu. Dia kata tak apa berlaku. Jadi malam petang ni selepas asar setengah kata dak, petang ni lewat lagi, tak apa. Lepas tu melontar selepas daripada terbit fajar hari nahar, yang ni masuk subuh lah, itu adalah waktu harus melontar, boleh melontar, cuma kurang molek. Selepas daripada terbit matahari hingga kepada gelincir matahari, itu waktu yang masnun, waktu yang sunnah, hak molek, hak Nabi buat. Lagu tu lah. Lepas daripada gelincir matahari sampai kepada jatuh matahari, itu waktu harus pula. Tidak ada tak molek pun. Cuma kurang sikit lah. Tapi tidaklah kata tak sah, tak.
Malam yang ni malam yang ke sebelah tu lah harus juga, tetapi dikira sebagai tak molek dah lah, kurang molek lah. Kurang molek. Lepas tu tertib melontar, menyembelih dan cukur kepala kepada qarin dan mutamattu', yakni kepada orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu' mengikut Imam Abu Hanifah adalah wajib. Begitu juga mengkhususkan sembelih tu dengan hari nahar, begitu juga. Adapun sembelih di tanah haram itu syarat mengikut ittifaq ulama. Sepakat ulama mengatakan kena dalam tanah haram. Kalau seseorang itu sembelih bukan di tanah haram, tidak gugur. Kalau dia kena sembelih, kena bayar dan kena gapo di luar daripada haram, tanah haram, tak boleh. Tak boleh lagi. Dan tertib di antara cukur kepala dan tawaf itu tidak wajib. Begitu juga antara melontar dan tawaf tidak wajib. Ini mengikut perincian di dalam apa nama ni, mazhab Hanafi. Lepas tu dia royak mazhab-mazhab lain pula pada muka surat 301, boleh tengok situ. Tafsilan ataupun perincian mazhab Hanafi berhubung dengan perbuatan-perbuatan pada hari nahar itu, iaitu tawaf ifadah terikat dengan hari nahar saja. Waktu dia bila terbit fajar yang kedua, yang ni masuk subuh, tu start tu, pada hari nahar, tanpa khilaf di antara ashab kita. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh, tak sah, tidak harus sebelum itu. Wa qala Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i berpendapat waktu dia start nak tawaf ni tengah malam, esok nak raya malam dia tengah malam, boleh dah, boleh dah. Tetapi orang mazhab Hanafi tak setujulah. Tak apalah, itu masing-masing pendapat lah, masing-masing pendapat lah. Sebabnya orang Hanafi kritik lah, dia tak setujulah, kata malam tu sebab malam tu waktu rukun yang lain, iaitu rukun wukuf di Arafah tu masih lagi, malam tu boleh lagi. Kait dengan rukun sebelum pada tu dia tak sih. Ni rukun pada hari yang lain pula, sepatutnya start dengan subuh tu lah. Itu pendapat mereka lah. Tak boleh lah dalam satu masa tu dua perkara yang berbeza, jadi susah begitu. Kata mereka. Kalau dia pelewat, mengerjakannya, dia kena bayar dam. Mengikut pendapat Abi Yusuf dan Muhammad, tidak terikat. Kalau seseorang itu tawaf selepas daripada hari nahar itu pun tak apa-apa juga, tak ada gapo, tak kena bayar gapo. Itu juga pendapat Syafi'i, kata dia. Itu juga pendapat Syafi'i. Sebabnya mereka pegang dengan hadis ni lah, antara hadis ni, iaitu orang tanya Rasulullah SAW tentang orang yang sembelih binatang kurban dia sebelum daripada melontar. Nabi SAW kata irmi wala haraj, melontarlah, tak apa. Hari tu tak orang tanya gapo pun berhubung dengan perbuatan haji ni, dulu ke dia kau, Nabi tetap kata if'al wala haraj, buatlah, tak apa. Ini menafikan tauqid, ketentuan. Sekat masa ni, lepas pada tu tak boleh, menafikan hal tu. Dan menafikan wujub ataupun ni kewajiban bayar dam dengan sebab takhir tu. Masing-masing pendapat lah. Adapun itu waktu melontar. Waktu melontar ini pula masih lagi melontar, ada 4 hari. Ayyamur Rabi ada 4 hari. Ini pada muka surat 301 lagi, iaitu hari nahar, hari yang ke-10, dan 3 hari tasyrik, iaitu hari 11, 12, 13. Hari nahar, waktu mula-mula melontarnya selepas daripada terbit fajar yang kedua. Sebab fajar ni dia ada 2, satu fajar kadhib, satu lagi fajar sadiq. Fajar kadhib tu kalau kita tengok di ufuk,
Alik naik matahari tu dia nampak macam merah gitu dia. Lepas tu dia gelap pula. Hak tu fajar kadhib orang panggil. Tiap masuk subuh lagi hak tu. Lepas tu dia jadi cerah pula. Dia jadi cerah, melintai gitu. Di ufuk. Cerah tu putih warnanya, bukan bit merah. Hak tu. Hak tu orang panggil fajar shadiq. Hak tu lah masuk waktu subuh. Startnya waktu melontar itu selepas daripada terbit fajar yang kedua. Maksudnya fajar shadiq. Yang ni masuk subuh lah pada hari nahar itu. Sebelum pada tu tak boleh kalau mengikut mazhab Hanafi lah. Waktu mustahab hak molek mula-mulanya start daripada terbit matahari sebelum tergelincir. Ini mengikut mazhab Hanafi. Syafi'i pula kata start boleh melontarnya iaitu separuh malam nahar. Kita kata pukul 12 malam ke atas, esok nak raya, boleh dah. Itu waktu melontar dah, masuk dah. Apabila terbit matahari jadi wajib lah. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak harus sebelum terbit matahari. Tak apalah, ini masing-masing pendapat ni. Lepas tu waktu akhir dia melontar ni iaitu akhir sampai ke akhir siang lah. Itulah pendapat Abu Hanifah. Iaitu hari nahar memanjang hingga kepada terbenam matahari waktu melontar. Abu Yusuf berkata memanjang hingga ke waktu zawal, yang di waktu gelincir matahari. Sekat tu bila tergelincir matahari, habislah waktu melontar pada hari yang ke-10 di Jamrah Aqabah tu. Itulah beza pendapat. Lepas tu banyak lagi bawah tu dia sebut. Dalam kitab ni dia lebih panjang sikit berbanding dengan kitab-kitab lain, perincian dia. Kalau kita tengok dalam syarah Abu Daud ini, hak lain tak panjang mana, hak ni panjang. Dia ayat mazhab ni panjang, agak panjang. Kalau seseorang tu tidak melontar, misalnya dia sebut ni fiqh lah ni, termasuk dalam fiqh, sehingga terbenam matahari dan dia melontar sebelum terbit fajar hari yang kedua. Mana terbit fajar sebelum subuh hari yang kedua, yang ni hari yang ke-11 tu lah, ajza' boleh, sah juga. Ini fiqh dia. Mengikut ashab kita tidak kena apa-apa, orang tu tidak kena bayar apa-apa lah. Kalau berlaku begitu. Tapi mengikut Imam Syafi'i ada dua pendapatnya dalam masalah ni, iaitu kalau matahari sudah terbenam, hari yang ke-10 tu dia tak ada melontar lagi, habis dalam waktu dan dia kena bayar fidyah. Itu satu pendapat. Dalam satu pendapat lagi, tak habis lagi waktu dia, hingga ke akhir hari tasyrik masih lagi boleh melontar. Kalau dia tak ada, boleh lagi. Kalau dia mentakhirkan melontar sehingga terbit fajar hari yang kedua, sehingga terbit fajar hari yang kedua, dia boleh melontar lagi jamrah tu. Tetapi dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam mengikut pendapat Abi Hanifah. Dalam pendapat Abi Yusuf dan Muhammad tak kena bayar apa satu. Tak kena bayar apa satu. Begitu juga Syafi'i tak kena bayar apa-apa. Lepas tu berkenaan dengan cukur kepala, dia berkait dengan masa dan tempat juga. Masanya iaitu hari nahar, cukur kepala hari nahar, yang ni hari yang ke-10 tu lah, hari raya. Tempatnya iaitu di tanah haram. Ini pendapat Abu Hanifah. Abu Yusuf kata tidak khusus dengan masa dan mana-mana tempat, asal buat, ikut bila apa. Muhammad kata khusus dengan tempat tetapi tidak khusus, tidak terikat dengan masa. Zufar berkata terikat dengan masa tetapi tidak terikat dengan tempat, mana-mana pun tak apa. Tapi masa tu kena hari tu lah juga. Itu maksud masa tu, kena hari tu juga. Kalau dia mentakhirkan cukur kepala daripada hari nahar ataupun cukur kepala di luar tanah haram, wajib kena bayar dam mengikut pendapat Abu Hanifah. Tetapi kalau mengikut Abu Yusuf, tak. Perincian ni, mazhab ni panjang lah ni.
Tapi hak ni Abu Yusuf ke Muhammad ke Zufar ke siapa ke, hak ni adalah pendapat dalam mazhab Hanafi lah, bukan dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab lain. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Safiyah binti Syaibah bin Uthman, katanya Ummu Uthman menceritakan kepadaku bahawa Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i halqun, orang perempuan tidak kena cukur kepala. Orang perempuan hanya kena gunting rambut. Ada beberapa perkara berhubung dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan secara balagh, yakni sanad dia putus, akal nak kira ni. Sebab Ibnu Jurayj kata balaghani an Safiyah, saya mendapat tahu cerita daripada Safiyah. Siapa dia yang riwayat cerita tu daripada Safiyah? Tidak diketahui. Oleh kerana itu, kena kira di sini putus sanad. Tetapi oleh kerana dengan sanad yang sama, kemudiannya Imam Abu Daud amari pula lepas pada itu Ibnu Jurayj menyebutkan orang Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, dia ambil daripada Safiyah bin Syaibah, binti Syaibah. Jadi bermakna hadis tadi walaupun diriwayatkan secara balagh, tetap dikira sahih juga, mengambil kira riwayat asal lagi. Mengambil kira riwayat asal lagi. Jadi gunting tu kena gunting tu setara mana? Gunting tu kadar satu jari tak apa dah. Rambut setara tu. Ikutlah nak gunting ujung rambut, kau tidak kata sepuar air semaya, kena sapu kepala, dalam bahagian kepala. Hak di luar kepala, kalau rambut panjang ni rambut di belakang ni, kalau sapu di belakang bawah tu, hak di luar kepala tak boleh. Dia kena hak dalam lingkungan kepala. Kalau luar jauh panjang, kalau rambut panjang ni ambil ujung tu tak boleh macam tu. Tapi kalau bak ni tak apa, nak gunting ujung tu pun tak apa, sah juga, super tolak. Tidak kata kena ambil daripada atas. Ada ujung tak apa juga, boleh. Tidak supaya semaya lah maknanya. Syaukani berkata, hadis ini menjadi dalil bahawa yang masyru' berhubung dengan perempuan ialah cukur gunting rambut, bukan cukur. Hafiz Ibn Hajar menukilkan ijma' dalam perkara ni. Dia kata ijma' ulama kata lagu tu lah, tak boleh cukur. Bahkan setengah-setengah ulama mengata haram dia cukur. Tetapi jumhur Syafi'iyah, Hafiz Ibn Hajar kata ijma', tapi jumhur Syafi'iyah mengatakan kalau dia cukur boleh cukur, sah juga, dikira juga. Walaupun Nabi kata orang perempuan kena gunting, dia cukur, sah juga. Sah juga. Qadhi Abu Tayyib dan Qadhi Husain berkata tidak harus, tak boleh nak cukur kepala, orang tidak tak boleh. Imam Tirmizi ada mengemukakan hadis daripada Ali di mana dia melarang orang perempuan cukur kepala dia. Dalam kitab Lubab dan syarahnya, cukur kepala sunat kepada lelaki dan makruh kepada perempuan. Gunting rambut harus kepada mereka dan sunat muakkad kepada perempuan. Harus kepada mereka lelaki, dan sunat muakkad, bahkan wajib kepada mereka, yakni perempuan, lahunna, wajib kepada mereka. Kerana larangan cukur kepala kecuali dalam keadaan darurat kepada perempuan itu memang ada. Begitulah. Juga dengan hak lain-lain. Hadis hak selepas tu, hadis tula lebih kurang tu je. Tetapi kalau seseorang tu dia buat umrah dulu, dan umrah dia tu buat rapat dekat benar dengan haji, hak semoleknya bila dia buat umrah tu dia tidak cukur kepala, dia gunting. Supaya apa? Supaya bila dia buat haji lepas pada tu, pada hari yang ke-10 tu dia boleh cukur. Kalau dia sudah cukur kepala dia nak agak hari dekat sangat. Kalau dia buat umrah lama sebelum pada tu, tak apa dia nak cukur. Molek juga. Sebab kira-kira rambut dia tu tumbuh dah, panjang dah juga. Apabila dia buat haji, dia boleh cukur pula. Tapi kalau dekat sangat, molek gunting. Gunting saja kepada lelaki.
Begitulah cerita gunting rambut ni. Dan hak sunatnya pada ketika buat kerja ni, haji ataupun umrah, cukur kepala tu kalau ada. Kalau tak saya cukur pun tak apa juga, boleh gunting. Adapun pada ketika lain, paling tinggi hak ada tentang cukur kepala ni harus, tidak lebih molek cukur kepala. Hak lebih moleknya sipai rambut kepada orang hak ada rambut lah. Hak tak ada rambut, bukan katakanlah kalau dia botak bahagian atas, bahagian tepi ni taruhlah bahagian tepi. Kurang ni kalau pakai piah, pakai sokot tu orang tak nampak dah. Nampak macam ada rambut juga. Jadi rambut tu mengikut sunnah Nabi-nya molek disimpan. Nabi SAW tak cukur kecuali dalam peristiwa-peristiwa ni. Saja-saja cukur tak ada. Bahkan kalau saja-saja cukur tu saja-saja cukur, ramai ulama mengatakan makruh. Setengah-setengah ulama mengatakan haram. Itu termasuk dalam muthlah, mencacatkan, mengaibkan diri kita, mengaibkan diri kita. Supaya juga Imam Malik kan, setengah orang dia taruh janggut, dia cukur misah. Memang kalau dalam mazhab Hanafi tak apa lagu tu, tak apa. Tapi kalau mazhab Malik dia tak benar. Dia kata cukur misah itu muthlah, jadi huduh, tidak rupa sebenar hak sepatutnya. Dia tak boleh cukur misah. Nabi suruh pendek je, suruh jaga je, bukan suruh cukur langsung dah. Itu mengikut dia. Tak apa, masing-masing pendapat lah. Tapi kalau rambut cukur tak ada sebab, tak boleh pahala. Setengah-setengah orang tu dia pakai sampai dulu jadi syiar puak-puak khawarij, cukur kepala. Dalam hadis-hadis disebut kepala cukur ni cukur semua puak-puak khawarij. Ada puak-puak sahabat tabi'i ahli sunnah ni tak ada lagi tu, kecuali ketika perlu, kalau darurat, ada sakit kau gapo-gapo kau perlu, tak apa. Kalau tidak saja-saja tak boleh. Paling tidak makruh. Dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i pun sebut gitu, makruh. Jadi tak ada pasal. Kena jaga rambut tu. Lepas tu itu dalam keadaan hak biasalah. Hak ni kita duduk cerita dia sebenarnya berhubung dengan haji dan umrah. Jadi berhubung dengan haji dengan umrah, gitulah keadaannya. Lepas tu kita pergi kepada bab umrah pula. Sekatulah. Wallah.